Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Saya masih di Dir Ala menghayati Ramadan bersama masyarakat Badui. Dir Ala, bandar di barat Laut Jordan. Majoriti penduduknya berketurunan Badui. Saya bermalam di rumah seorang penduduk di sini. Tuan rumah ini bermurah hati mengajak saya bersahur bersama. Kira-kira 9 jam yang lalu, saya berbuka puasa dengan penghuni rumah ini. Ia pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan, berbuka bersama keluarga Badui. Pengalaman itu bertambah indah apabila tuan rumah Ahmad Attar membawa saya menunaikan solat tarawih di Masjid Sahabat Rasulullah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ramadan menemukan saya dengan Ahmad Attar dan mengeratkan ukhuwah antara kami. Sebagai tuan rumah, Ahmad mengejutkan ahli keluarga dan tetamunya untuk memulakan lembaran baru di bulan yang penuh keberkatan. Insan terakhir dikejutkan oleh Ahmad ialah bapa mertuanya. Dia yang membawa saya ke rumah ini. Kami akan bersahur bersama. Roti, hidangan utama kami. Tiada nasi seperti kebiasaan saya ketika bersahur di tempat sendiri. Walaupun berbeza makanan dan selera, kami tetap melaksanakan sunnah Nabi. Bagi masyarakat Badui di Dir Ala mahupun seluruh Jordan, roti, manisan, buah zaitun yang dijeruk serta potongan daging menjadi hidangan mereka. Walaupun hidangan sederhana, apa yang penting mereka mendapatkan keberkatan bersahur. Puasa pada kali ini sangat berbeza bagi saya. Ini kerana puasa saya di bumi Jordan ini bersahur dengan masyarakat Badui. Bagaimana merasai mereka makan sahur dan juga berbuka dengan cara yang sederhana. Apapun bersahur ini sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Ini kerana yang membezakan puasa orang Islam dan juga orang Yahudi dan Nasrani ialah orang Islam berpuasa ada sahur, sebaliknya orang Yahudi dan Nasrani tiada sahur. Kenangan bersama keluarga ini akan kekal dalam memori hidup saya, walaupun terpaksa meninggalkan mereka untuk meneruskan perjalanan jejak Rasul. Hari ini, saya akan dibawa bertemu sebuah lagi keluarga Badui di Dir Ala.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama mereka, saya akan menimba pengalaman berbuka di halaman rumah dengan masakan tradisi Badui. Kesuburan Dir Ala tarikkan generasi baru masyarakat Badui. Selepas keluarga Ahmad, saya diperkenalkan pula dengan keluarga Abu Muntasir. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebuah lagi keluarga Badui menetap di Dir Ala lebih 40 tahun yang lalu. Dulu mereka mandi seminggu atau 2 minggu sekali. Sekarang, mereka mandi 2 kali sehari. Begitulah ungkapan Abu Muntasir, 52 tahun, menggambarkan kehidupan lebih baik hari ini. Dari sebuah keluarga yang hidup berpindah randah di padang pasir, kini Abu Muntasir memiliki rumah dan mengusahakan ladang serta haiwan ternakan. Semuanya kerana kesuburan lembah Jordan di Dir Ala. Secara geografi, Dir Ala terletak hampir dengan Sungai Jordan, sumber utama air di ladang mereka. Jika anda lihat sekarang ni, mereka sedang mengairi kawasan pertanian mereka. Air yang diambil daripada Sungai Jordan ataupun lembah Jordan ini dialirkan ke kawasan tanaman. Sebab itulah mereka lebih gemar sekarang ini untuk tidak berpindah rendah seperti apa yang mereka lakukan ketika zaman dahulu. Mereka terpaksa berpindah dari satu tempat ke satu tempat mencari kawasan yang subur. Tapi hari ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan sempurna. Sumber air yang banyak menyebabkan mereka duduk di satu tempat dengan lebih lama, ataupun saya boleh katakan lebih kekal. Ini kerana sumber air yang begitu banyak di sini. Cuma bezanya kali ini ialah apabila mereka terpaksa melakukan aktiviti pertanian pada bulan Ramadan. Panas, inilah antara cabaran yang mereka terpaksa hadapi. Suhu musim panas di bulan Ramadan ada kalanya meningkat hingga 50 darjah Celsius. Tetapi bagi anak Abu Muntasir, cuaca panas bukan halangan meneruskan kerja di ladang mereka. Ketika saya berpanas di ladang, Abu Muntasir keluar membeli bahan mentah di pasar Dir Ala. Saya difahamkan Abu Muntasir akan memasak hidangan tradisi istimewa sempena kehadiran kami. Menurut Abu Muntasir, walaupun Dir Ala sebuah kawasan subur, ia jarang dikunjungi oleh orang luar. Apatah lagi menerima tetamu seagama di bulan Ramadan yang mulia. Di peringkat awal perkembangan Islam, terdapat hadis Nabi yang menceritakan kisah masyarakat Badui. Mereka digambarkan sebagai golongan yang kasar, tetapi Rasulullah SAW melayan mereka dengan sopan serta lembut kerana baginda memahami cara hidup mereka yang mencabar. Berkat layanan Rasulullah SAW itu, saya berdepan generasi baru masyarakat Badui yang menghormati tetamu dan menunjukkan kasih sayang mereka terhadap saudara seagama. Di rumah, anak-anak Abu Muntasir meneruskan rutin kehidupan mereka, mengusahakan kebun dan haiwan ternakan. Setiap inci tanah diusahakan. Akhirnya, keringat yang dicurah selama ini menampakkan hasil. Walau di mana pun saya berdiri, kelihatan di keliling saya hasil tumbuh-tumbuhan, sama ada sayur,
buah-buahan ataupun sebagainya. Dan saya teringat kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menurut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, katanya, apabila seseorang Islam itu bercucuk tanam dan tanaman tersebut dimakan oleh haiwan buas ataupun binatang-binatang dan serangga yang lain, kejadian ini akan menyebabkan orang yang bercucuk tanam itu akan beroleh pahala. Alhamdulillah. نزرع بالأرض في مثل هذا هيك يكبر. صح. كبر. Ini adalah anak sulung Abu Muntasir. Dia akan menunjukkan pada saya hasil ternakan milik bapanya. Abu Muntasir mempunyai 12 orang anak. Setiap anaknya mempunyai peranan masing-masing di ladang mereka. Sementara menunggu kepulangan Abu Muntasir dari bandar, saya telah diberi tugas oleh anak sulungnya. Inilah kali pertama saya memerah susu lembu. Susu lembu ini akan menjadi sebahagian dari bahan utama dalam penyediaan makanan tradisi istimewa mereka. Memang berbeza cara dia perah susu. Agak laju berbanding saya yang kali pertama ni. Tapi sebenarnya susu ni lah digunakan untuk buat manzaf. Dia akan simpan susu ni untuk beberapa hari untuk jadikan yogurt. Kemudian dia akan gunakan untuk buat manzaf. Mansaf adalah makanan tradisi masyarakat Badui. Susu lembu yang telah dijadikan dadih akan dicampur dalam makanan itu. Menjelang jam 3 petang, Abu Muntasir pulang dari bandar, membawa pelbagai barangan untuk dimasak. Aktiviti keluarga ini lebih banyak dilakukan di luar rumah. Malah untuk memasak hidangan utama juga dilakukan di halaman. Mungkin dengan jumlah 12 orang anak, pergerakan mereka tidak bebas ketika berada di dalam rumah yang sempit. Dengan kehangatan cuaca musim panas, berada di luar rumah sememangnya lebih selesa. Saya kagum apabila melihat Abu Muntasir sendiri memasak hidangan tradisi hari ini. Mansaf dijadikan hidangan wajib ketika menyambut hari-hari penting seperti bulan puasa dan hari raya. Mansaf atau nasi yang dihidangkan dengan dadih dari susu lembu, ia terkenal di kalangan masyarakat Badui. Menjelang waktu berbuka, saudara terdekat hadir ke halaman rumah Abu Muntasir. Tradisi masyarakat Badui, hidangan istimewa akan dikongsi bersama saudara mara. Roti yang telah dicarik-carik akan menyerap dadih dari susu lembu. Saya tidak memahami kaedah masakan mereka, tetapi saya mengerti inilah budaya hidup mereka. Semalam saya dapat lihat satu keluarga dia buat mansaf ayam ataupun dajas menggunakan kaedah yang agak berbeza.
di mana nasi ditanam ataupun nasi itu ditanak sekali dengan ayam tersebut bersama dengan yogurt. Tapi kali ini berbeza. Dia masukkan nasi itu kemudian, dia masak lain dan nasi itu dimasukkan kemudian. Namun asas penggunaan bahan-bahan ini adalah sama. Juadah sampingan dibawa ke halaman rumah. Ia berupa manisan yang akan dimakan sebelum atau selepas hidangan utama. Ahli keluarga wanita tidak berbuka di halaman. Sebaliknya, mereka akan berbuka di dalam rumah. Abu Muntasir mengagihkan talam buat tetamu di halaman dan untuk isterinya di dalam rumah. Setelah lebih 14 jam kami menahan lapar dan dahaga, akhirnya azan berkumandang. Kedudukan Dir Ala di sebelah barat menyebabkan waktu maghribnya agak lewat. Tambahan pula, ketika ini musim panas, waktu siang lebih panjang berbanding waktu malam. Namun di sebalik cabaran kedudukan geografi itu, rukun Islam ketiga tetap dilaksana mengikut prinsip asasnya. Berpuasa apabila terbit matahari dan berbuka setelah ia tenggelam. Ketika berada di sini, saya terfikir maksud sebuah hadis Nabi. Manusia itu akan terus berada dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka puasa. Menurut ulama, orang yang lebih cepat berbuka akan segera menunaikan solatnya. Tetapi jika lambat berbuka, orang itu akan terburu-buru dalam ibadatnya. Malam yang pendek di musim panas menyebabkan waktu maghrib di sini semakin singkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka segera berbuka agar tidak terlepas waktu maghrib. Selepas solat, suasana di halaman rumah Abu Muntasir lebih santai. Budaya minum di luar rumah ni memang satu budaya yang dah biasa bagi masyarakat orang-orang Badui dekat Dir Ala ini. Ini kerana sekarang ni cuaca agak panas. Kalau duduk di rumah, bahang tu kita boleh rasa sebab rumah dibuat daripada batu. Panas dengan angin yang begini, bulan yang cantik. Jadi inilah aktiviti mereka sepanjang malam di bulan Ramadan. Seharian bersama keluarga Abu Muntasir menyedarkan saya. Kami terpisah oleh negara dan budaya berbeza. Tetapi kami bersatu dalam syariat yang sama di bulan yang mulia. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month Ramadan welcome